Turki terdedah kepada gempa bumi kerana ia terletak di persimpangan tiga plat tektonik yang membentuk kerak bumi. Plat Anatolia, Arab dan Afrika. Plat Arab bergerak ke utara Eropah menyebabkan plat Anatolia di mana Turki sekarang ini ditolak keluar ke arah barat. Pergerakan plat tektonik membina tekanan pada zon sesar di sepadannya. Pembebasan secara tiba-tiba tekanan inilah yang menyebabkan gempa bumi dan gegaran tanah. Gempa bumi terbaru ini berkemungkinan berlaku pada salah satu sesar utama yang menandakan sempadan antara plat Anatolia dan Arab, sama ada sesar Anatolia Timur atau sesar transformasi Laut Mati. Kedua-duanya adalah jenis selisihan yang bermaksud ia memberi kesan herotan pada permukaan disebabkan daya ricihan. Kenyataan tadi adalah punca sebenar kepada kejadian gempa bumi yang menyebabkan angka korban tinggi di Turki dan Syria. Jadi dari mana desas-desus mengatakan puncanya adalah HARP? Di dalam video ini, kita akan kaji kenapa HARP bukan penyebab gempa bumi di Turki dan Syria. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta. Bagi memahami HARP, anda perlu tahu asas penyelidikannya terlebih dahulu. Program Penyelidikan Auroral Aktif Berfrekuensi Tinggi atau HARP ialah usaha saintifik yang bertujuan mengkaji sifat dan tingkah laku ionosfera. Ionosfera terbentang kira-kira 80 hingga 650 km di atas permukaan bumi, menghampiri pinggir angkasa. Ionosfera membentuk sempadan antara atmosfera bawah bumi dan ruang hampa gas angkasa. Operasi kemudahan penyelidikan telah dipindahkan daripada Tentera Udara Amerika Syarikat ke Universiti Alaska Fairbanks pada 11 Ogos 2015, membolehkan HARP meneruskan penerokaan fenomenologi ionosfera melalui perjanjian penyelidikan dan pembangunan koperasi guna tanah. HARP ialah pemancar frekuensi berkuasa tinggi di dunia. Bagi mengkaji ionosfera, program HARP komited untuk membangunkan kemudahan penyelidikan ionosfera bertaraf dunia yang terdiri daripada instrumen penyelidikan ionosfera, kemudahan pemancar kuasa tinggi yang beroperasi dalam julat frekuensi tinggi. IRI boleh digunakan untuk merangsang kawasan terhad ionosfera buat sementara waktu bagi kajian saintifik. Satu set instrumen saintifik atau diagnostik yang canggih boleh digunakan untuk memerhati proses fizikal di sesuatu kawasan. Pemerhatian terhadap proses yang terhasil daripada penggunaan IRI secara terkawal akan membolehkan saintis memahami dengan lebih baik proses yang berlaku secara berterusan di bawah rangsangan semula jadi matahari. Instrumen saintifik yang dipasang di balai cerak HARP juga boleh digunakan untuk pelbagai usaha penyelidikan berterusan yang tidak melibatkan penggunaan IRI tetapi bersifat pasif. Ini termasuk pencirian ionosfera menggunakan suara satelit, pemerhatian teleskopik struktur halus dalam aurora dan dokumentasi variasi jangka panjang dalam lapisan ozon. Pokoknya, instrumen penyelidikan ionosfera atau IRI ini merupakan susunan berperingkat 180 high frequency antena dipole silang yang luas dan mampu memancarkan 3.6 megawatt ke atmosfera dan ionosfera. Frekuensi pemancaran boleh dipilih antara julat 2.7 hingga 10 MHz dan memandangkan antena membentuk tata susunan berperingkat yang canggih. Alur yang dihantar boleh mengambil pelbagai bentuk. Boleh diimbas pada julat sudut lebar dan berbilang alur boleh dibentuk. Kemudahan itu menggunakan 30 tempat perlindungan pemancar. Setiap satu dengan 6 pasang pemancar 10 kW untuk mencapai kuasa pemancar 3.6 MW. Matlamat penyelidikan di HARP adalah untuk menjalankan kajian asas proses fizikal di bahagian paling tinggi atmosfera kita, dipanggil termosfera dan ionosfera. Penyelidikan ini terbahagi kepada dua kategori iaitu aktif dan juga pasif. Aktif iaitu memerlukan penggunaan instrumen kajian ionosfera dan pasif menggunakan instrumen pemantauan. Ionosfera bermula pada ketinggian 60 hingga 80 km dan memanjang ke atas sepanjang 500 km. Terdapat elektron dan ion bebas dalam ionosfera yang boleh berinteraksi dengan gelombang radio. Gelombang radio HARP memanaskan elektron dan mencipta gangguan kecil yang serupa dengan jenis interaksi yang berlaku dalam alam semula jadi. Fenomena alam adalah rawak dan selalunya sukar untuk diperhatikan. Dengan HARP, saintis boleh mengawal bila dan di mana gangguan berlaku supaya mereka boleh mengukur kesannya. Program penyelidikan auroral aktif frekuensi tinggi yang bermula pada tahun 1990 sebagai inisiatif Kongres untuk mengembangkan pengetahuan kita tentang atmosfera atas bumi dan kesannya terhadap perambatan gelombang radio.
Penekanan khusus diberikan untuk memahami dan menggunakannya bagi meningkatkan sistem komunikasi dan pengawasan untuk tujuan awam dan pertahanan. Dan antara tahun 1990 dan 2014, HARP ialah program yang diuruskan bersama Tentera Udara Amerika Syarikat dan Tentera Laut Amerika Syarikat. Matlamatnya adalah untuk menyelidik sifat fizikal dan elektrik ionosfera bumi yang boleh menjejaskan sistem komunikasi dan navigasi ketenteraman dan awam. Kini HARP dimiliki oleh University of Alaska Fairbanks dan bukan lagi milik Tentera Udara Amerika Syarikat. Tanggungjawab untuk kemudahan dan peralatan HARP dipindahkan secara rasmi daripada tentera ke UAF pada 11 Ogos 2015. Para saintis di HARP menggunakan pemancar radio high frequency untuk memanaskan kawasan kecil ionosfera dan memerhati kesannya termasuk pemanasan ionosfera. Bagi penyelidikan roket sonde atau sounding of rockets, teknik tradisional akan mengambil masa yang sangat lama. Satelit boleh mengumpul pangkalan data yang lebih besar tetapi sukar untuk menyelaraskan satelit dengan fenomena yang dikehendaki. Dengan kemudahan seperti HARP, adalah mungkin untuk melakukan eksperimen bagi mencipta struktur plasma dan ketaksamaan menggunakan ionosfera sebagai antena bagi merangsang gelombang frekuensi rendah, mencipta cahaya seperti aurora bercahaya lemah dan pelbagai eksperimen lain. USAF memilih Gakona, Alaska sebagai lokasi untuk HARP kerana ia memenuhi kriteria pemilihan tapak iaitu ia berada dalam zon auroral, berhampiran dengan lebuh raya untuk akses utama sepanjang tahun, jauh dari kawasan penempatan padat, bunyi dan lampu elektrik, di kawasan yang agak rata serta kos pembinaan dan operasi yang realistik dan berpatutan dan kesan alam sekitar yang minimum. Kini, saintis-saintis dari beberapa universiti terkemuka di Amerika bekerjasama dalam membangunkan kajian di sini. Amerika Syarikat bukan sahaja satu negara yang membangunkan fasiliti ini, tetapi beberapa negara lain turut membangunkan fasiliti yang sama iaitu Rusia, China, Norway dan beberapa negara lain. Kenapa fasiliti penyelidikan ini bukan penyebab gempa bumi? Gelombang radio HARP adalah serupa dengan stesen penyiaran radio AM yang kuat dan tiada mekanisme yang diketahui melalui siaran radio AM boleh menyebabkan gempa bumi. Gelombang radio jenis ini menembusi kurang daripada 1 cm ke dalam tanah manakala gempa bumi jauh lebih dalam. Gempa bumi 2023 di Turki berpunca sejauh 17 km ke bawah. Punca asal gempa bumi 2023 di Turki adalah sedalam 17 km. Gelombang radio tiruan sememangnya boleh mengganggu atmosfera atas, tetapi ia setanding dengan gangguan yang disebabkan oleh matahari. Tiada bukti saintifik membuktikan bahawa gelombang buatan boleh mencipta gangguan yang lebih kuat dan memberi kesan kepada keadaan sismik tempatan. Pada masa ini, tiada teknologi untuk melancarkan gelombang radio dari tanah dan menyerang sebuah bandar dengan tepat. Tidak mungkin gelombang radio boleh memberi kesan kepada keadaan sismik yang jauh dan dalam. HARP juga tidak boleh mencipta kilat. Fenomena yang dikenali sebagai kilatan gempa bumi bagaimanapun sebenarnya cuma fenomena biasa. Di dalam satu video tular ketika gempa bumi melanda Turki, kilatan gempa bumi dicipta oleh percikan api pada talian kuasa atau grid kuasa apabila ia terganggu oleh gempa bumi. Tempoh kilatan tidak lama kemudian diikuti oleh gangguan kuasa. Ia jelas disebabkan kegagalan grid kuasa. Video tersebut menunjukkan bahawa malam tersebut juga mendung. Cahaya itu bukan datang daripada angkasa tetapi berasal dari tanah dan dipantulkan oleh awan. Cahaya tersebut tidak diiringi sambaran petir menunjukkan bahawa ia bukan halilintar. HARP secara asasnya gagal menjadi senjata pengubah cuaca dan tiada bukti khusus dapat menyalahkan HARP atas kejadian bencana dunia. Jika Amerika Syarikat mampu mengawal bencana, wilayah barat Amerika tidak akan dilanda kemarau mega seperti sekarang dan Eropah pula tidak akan mengalami krisis kekurangan bekalan air bawah tanah secara serius. Amerika turut dilanda taufan Katrina yang meragut banyak nyawa dan menyebabkan kerugian berbilion dolar. Manusia tidak mampu menghasilkan bencana mahupun kejadian seumpamanya. Kita tidak dapat menemui ubat kepada penyakit denggi yang disebabkan oleh serangga yang sangat kecil, hatta jauh sekali menyebabkan gempa bumi. Fikirkanlah. Pastikan dapatkan informasi relevan dan tepat dari channel Astrolab. Nyatakan pendapat anda, komen, like, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.